Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Hafizi Al-Hafiz, dan insya-Allah hari ini kita akan cuba membongkar rahsia di sebalik nama 114 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi Sabtu yang sangat barakah ini pada bulan Ramadan kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Walaupun kita tidak berada secara berhadapan, kita berada di alam maya, namun mudah-mudahan dengan adanya platform Facebook Live ini ia menjadi salah satu majlis ilmu yang memberikan manfaat buat kita semua. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya ke syurga. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kita berada di telefon kita, mungkin berada di hadapan komputer, laptop kita ini, dengar penerangan dan dengar majlis ilmu, dengar perkongsian ini, mudah-mudahan ia akan menjadikan asbab untuk kita dipermudahkan oleh Allah untuk berada di dalam syurga, untuk bersama-sama masuk dalam syurga Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap semua yang ada di sini sihat-sihat belaka, dan mungkin boleh tolong respon sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Waalaikumsalam, Satizah Syirah. Boleh tolong respon sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Mungkin dapat membantu kelancaran live kita, perkongsian kita pada hari ini. Mohon tolong tulis di ruangan chat dan komen. Dan sebelum saya pergi membincangkan satu surah yang baru pada hari ini, dan untuk makluman semua, hari ini kita akan menyambung perbincangan kita pada surah yang ke-26, dan minggu lepas kita telah bincangkan surah yang ke-25. Kalau ingat lagi agak-agak apa surah yang ke-25 dalam susunan surah-surah dalam Al-Quran. Surah apa dalam susunan Al-Quran? Surah yang ke-25 minggu lepas. Ni nak tanya sikit lah, surah apa? Kalau tak ingat, tak mengapa, boleh tengok live saya sebelum ini. Tetapi saya nak bagi tahu, surah yang ke-25 adalah surah Furqan. Surah Furqan. Dan insya-Allah pada hari ini kita masuk dalam surah yang ke-26, iaitu surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membincangkan apa dia yang ingin disampaikan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara dan apa mesej-mesej dan pengajaran yang boleh kita ambil dalam surah Asy-Syu'ara, saya nak anda semua bantu saya dan bantu diri sendiri untuk kita sebarluaskan live kita pada pagi ini. Mungkin boleh tekan butang share, sebarkan live ini kepada semua sahabat-sahabat kita. Ada grup, sebarkan dalam grup. Ada grup WhatsApp, masukkan link, pergi ke grup WhatsApp dan sebagainya.
Mudah-mudahan ini usaha kita untuk lebih memahami apa yang kita bincangkan dan dia membantu kita menyampaikan kebaikan juga kepada orang lain. Kita dapat sesuatu pada pagi ini, kita amalkan dan kita nak supaya apa yang kita dapat pada pagi ini juga dapat sampai kepada sahabat-sahabat kita dan umat Islam yang lain, insya-Allah. Jadi mohon tolong share dan tolong share. Mudah-mudahan dia memberi manfaat buat kita semua. Tuan-tuan dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama membincangkan tentang surah Al-Syu'ara, dan saya seperti biasa saya mohon kepada semua yang berada pada live saya pada pagi ini untuk kita bersama-sama untuk mencatat isi-isi penting atau poin-poin penting yang kita dapat pada pagi ini di ruangan chat. Mudah-mudahan ia membantu kita untuk lebih faham dan membantu sahabat-sahabat kita yang mungkin lambat, yang mungkin terlewat untuk join live kita pada pagi ini, untuk sama tahu apa yang telah dikongsikan pada pagi ini, apa yang telah kita bincangkan pada pagi ini. Boleh tak boleh? InsyaAllah saya harap anda semua boleh, dan itulah ciri-ciri orang Islam. Dia sentiasa nak berikan yang terbaik untuk diri dia dan berikan yang terbaik untuk orang lain, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan insya-Allah hari ini kita nak sama-sama melihat tentang satu surah yang sangat-sangat bermanfaat. Kalau kita tengok di sini saya nak kongsikan tentang beberapa maklumat, informasi yang kita boleh dapat dalam surah Asy-Syu'ara. Kalau kita boleh tengok maksud nama surah dalam surah yang kita bincang pada pagi ini, iaitu surah Asy-Syu'ara, bermaksud para penyair. Para penyair, maknanya surah Asy-Syu'ara ni merupakan para penyair. Dia isim jamak lah. Syair Asy-Syu'ara. Jadi macam itulah kalau kita nak senang faham. Dan mungkin boleh tolong tulis di ruangan chat, maksud surah Asy-Syu'ara adalah para penyair. Para penyair ni apa signifikan dia, apa pengajaran dia, apa kaitan dengan kehidupan Nabi, apa kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, apakah simbolik penyair dengan realiti dunia kita pada pagi ini, daripada hari ini. Apa kaitannya? InsyaAllah kita akan bongkarkan apa itu Asy-Syu'ara dan kaitannya dalam kehidupan kita, insyaAllah. Okey, tolong tulis dengan chat. Asy-Syu'ara bermaksud para penyair. Dan status surah ini merupakan surah Makkiyah, terletak pada juzuk yang ke-19, dan bilangan surah yang telah saya bagi tahu pada awal perkongsian saya pada pagi ini merupakan surah yang ke-26. Terletak pada muka surat 367. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang ada bersama saya pada pagi ini, cubalah hadirkan bersama anda Al-Quran. Kalau boleh, bawalah Al-Quran yang ada terjemahan, yang ada maksudnya, supaya kita pada pagi ini bincang tentang Al-Quran, bincang tentang surah Asy-Syu'ara. Kita boleh buka muka surat 367. Boleh tolong tulis di ruangan chat. Nanti kawan-kawan tengok, muka surat berapa ni Ustaz suruh buka Al-Quran? Muka surat 367 mempunyai 10 muka surat. Dan jumlah ayat, ni banyak sikit jumlah ayat dalam surah ni, 367 ayat. Boleh tolong tulis dalam chat. Mempunyai jumlah kalimah, jumlah perkataan. Ini yang selalu jarang kita kira. Jarang kita baca Al-Quran kira berapa perkataan yang ada. Apatah lagi jarang kita kira berapa huruf yang kita ada. Saya nak tanya satu soalan, cepu mas. Walaupun kita memang rasanya kebanyakan dari kita tak pernah ambil tahu, tak pernah kira, dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ini mungkin salah satu just refreshment kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim? Kita baca setiap hari, kita baca awal pagi, kita baca dalam solat, dalam surah Al-Fatihah, dalam surah-surah yang lain. Berapa huruf yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim? Tolong tulis di ruangan chat siapa yang dapat. Saya akan tinggalkan soalan tu. Saya nak tengok siapa yang berjaya untuk kira hari ini. Cuba untuk kita kira-kira berapa ayat, berapa kalimah, berapa huruf, supaya mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini dan pahala kita dilipat kali gandakan. Yang pahala sunat dijadikan seperti pahala ibadah wajib. Kita buat sesuatu amalan dilipat kali gandakan 70 kali ganda.
dan kita cuba bagaimana kita nak mengharapkan amalan-amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolong tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? InsyaAllah. Dan kita sambung perbincangan tentang surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara mempunyai 1299 perkataan. Surah Asy-Syu'ara ni mempunyai 1299 perkataan dan jumlah hurufnya sebanyak 3542 huruf. Masya-Allah. Banyak sangat huruf-huruf yang ada dalam surah Al-Syu'ara ini. Bayangkan kalau kita baca keseluruhan surah Al-Syu'ara, kita dapat dan kita telah membaca sebanyak 3542 huruf dan satu huruf 10 pahala. Cuba bayangkan, satu huruf 10 pahala. 10 kita darabkan dengan 3542, dinaikkan dan dilipat kali gandakan, digandakan lagi pada bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini. Masya-Allah, kita harapkan supaya setiap amalan yang kita buat pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi ini sedikit informasi berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara. Okey, Wan Syuhada Razali ada komen 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi tahu jawapan ini adalah jawapan yang betul lah. 19 huruf. Mungkin dia buat homework awal-awal kan, ataupun dah buka Quran siap-siap. Dia kira Bismillah ni ada 19 huruf. Cuba bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim kita baca setiap hari banyak kali. Setiap kali kita baca tu, Allah kira satu huruf 10 pahala. Paling-paling kita dapat pun bahasa baca Bismillahirrahmanirrahim sahaja dah mendapat 190 pahala, 190 kebaikan. Belum lagi baca surah Al-Fatihah, belum lagi kita baca surah-surah yang lain, belum lagi kita baca surah Asy-Syu'ara ni. Jadi bayangkan betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-Nya, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sedikit Allah berikan ganjaran yang sangat-sangat besar. Syukurlah, usahakanlah, kerana amalan itu bukan untuk orang lain, tapi amalan itu untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi insya-Allah berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara kita dah tahu tadi, dan kita cuba untuk mendalami apakah kronologi surah-surah dalam surah Asy-Syu'ara ni dan apa yang kita boleh dapat dalam surah Asy-Syu'ara ini. Okey, saya besarkan sikit. Okey, yang pertama sekali, mungkin boleh tengok Yang pertama sekali apa yang kita boleh dapat dalam surah Asy-Syu'ara, kita tengok. Okey, kejap kita buang yang ni, kita buka yang ni dulu. Alright. Okey, kita santai-santai pagi ni. Biarpun santai, insya-Allah kita harap mudah-mudahan sampai kepada anda semua. Yalah, pagi-pagi bulan Ramadan ni kan, jam 8 pagi. Kalau boleh, benda yang paling seronok pagi-pagi ni adalah cuti. Kebanyakan kita cuti. Ada yang mungkin juga ada yang bekerja. Kebanyakan Sabtu dan Ahad, hujung minggu ni kita rehat. Ada juga yang ambil peluang untuk santai, berada dalam bilik, berehat dan sebagainya. Ialah hari-hari yang biasa kita kerja, tapi kita yang lain yang berada di sini bersama saya, kita sama-sama cuba untuk lari dari kebiasaan. Lari daripada kebiasaan dan lari daripada amalan orang yang biasa-biasa. Sebab apa? Sebab kita nak jadi orang yang luar biasa. Sebab tu kita kena tahu Ramadan ini adalah satu perkara yang kita kena keluar daripada kebiasaan. Sebab tu Hamka beritahu adalah bulan Ramadan adalah bulan melatih kita keluar daripada kebiasaan untuk menjadi orang yang luar biasa. Siapakah orang yang luar biasa? Orang yang luar biasa adalah orang yang bertakwa, dan itulah tujuan dan matlamat kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu. Untuk apa kita berpuasa ni? La'allakum tattaqun, untuk kita jadi orang bertakwa, untuk kita jadi orang yang luar biasa. Sebab itulah betul apa yang dikata oleh Hamka, Ramadan adalah bulan latihan untuk kita keluar dari kebiasaan yang kita biasa buat, tetapi apa yang kita latih itu kita harap kita mampu menjadi orang yang luar biasa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh bantu saya hari ini, kita nak bincangkan tentang
surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni saya telah cuba untuk kita pecah-pecahkan kepada ayat-ayat supaya kita apabila mentadarus surah Al-Syu'ara, bila kita mentadabbur, bila kita tilawah, kita boleh tahu apa konten-konten dan apa mesej yang Allah nak sampaikan. Okey, yang pertama sekali kita tengok ayat pertama hingga ayat yang ke-9 surah Asy-Syu'ara menerangkan tentang keagungan Al-Quran dan kekufuran orang Quraisy. Kalau kita boleh tengok konteksnya dalam surah Asy-Syu'ara ni ayat 1 hingga 9 ni dia ada kaitan dengan situasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keduanya ayat 10 hingga 68 berkenaan dengan kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun. Kisah Nabi Musa menghadapi Firaun. Kalau perasan kan ayat 1 hingga 9 tu dia sikit saja. Maknanya dalam lebih kurang 9 ayat, tetapi bila mana Allah SWT ingin bercerita tentang kisah Nabi Musa, Allah letakkan daripada ayat yang ke-10 hingga ke-68. Cuma bayangkan berapa banyak ayat dalam surah Asy-Syu'ara ni menerangkan tentang kisah Nabi Musa. Dan kalau kita perasan, sebenarnya kisah Nabi Musa ni antara kisah yang paling banyak Allah cerita dalam Al-Quran. Ini faktanya. Mungkin boleh tolong tulis dengan chat. Bukan kisah Nabi Muhammad, bukan kisah Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam, walaupun Nabi Adam ni Nabi yang pertama, tapi beliau tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa. Mungkin boleh tolong tulis dengan chat. Okey. Ayat 69 hingga 89 berkenaan dengan kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah perjuangan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ini cuba untuk menyingkirkan, memusnahkan patung-patung berhala untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, walaupun ketika itu usianya muda tetapi ia sangat-sangat committed dan setia dalam kebenaran yang disampaikan. Okey, seterusnya ayat 90 hingga 104 bercerita tentang adakah berhala ini membantu anda keluar dari neraka. Ada sambungan kisah Nabi Ibrahim AS. Ayat 105 hingga 122 kisah perjuangan Nabi Nuh AS menghadapi kaumnya. Cuba bayangkan kisah Nabi Nuh AS menghadapi ataupun berdakwah, menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Ini tentang kronologinya lah. Okey, kita tengok sambungan kronologi dia. Okey, yang tadi. Okey, ayat 123 hingga 140 berkenaan dengan kisah perjuangan Nabi Hud dalam menghadapi kaum Ad. Banyak kisah-kisah Nabi yang Allah rakamkan dalam surah Asy-Syu'ara. Nanti kita akan bincangkan kenapa banyak kisah Nabi. Okey, ayat 141 hingga 159 berkenaan dengan kisah perjuangan Nabi Saleh dalam menghadapi kaum Thamud. Ayat 160 hingga 175 berkenaan dengan kisah perjuangan Nabi Lut menghadapi kaum dia lah. Dan ayat 176 hingga 191 berkenaan dengan kisah perjuangan Nabi Syu'aib dalam menghadapi kekufuran Ashabul Aikah. Dan ayat 192 hingga 227 berkenaan dengan keagungan Al-Quran dan bagaimana keagungan Al-Quran tu mampu memotivasikan Nabi Muhammad SAW untuk terus konsisten, terus setia dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad kepada seluruh kaum pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa yang saya cuba nak sampaikan pada hari ini merupakan satu poin-poin penting ataupun poin-poin ringkas untuk kita lebih teruja untuk mendalami apa yang terkandung dalam surah Asy-Syu'ara. Kita tak sempat nak pergi satu persatu kisah-kisah para Nabi yang ada dalam surah ini. Mungkin mengambil masa yang panjang. Namun bila saya buka satu perbincangan kecil ini, dia mampu memberikan kita lagi rasa berminat, lagi rasa seronok, lagi rasa terpanggil untuk mendalami apa kisah-kisah yang ada dalam surah Asy-Syu'ara. Bila mana kita tahu kisah Nabi Hud, macam mana ni kisah Nabi Hud menghadapi kaum Ad, kita mulalah mengkaji, meneliti supaya apa? Al-Quran yang Allah berikan dan turunkan kepada umat akhir zaman ini untuk kita tadabbur,
tadabbur, untuk kita mengambil pengajaran sebanyaknya supaya kita lebih teliti, lebih mendalami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara dan bagaimana kronologi yang ingin kita yang boleh kita dapat dalam perbincangan kita pada pagi ini. Okey. Kemudian apa yang kita cuba untuk kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, bila mana kita dah tahu berkenaan dengan surah, sedikit sebanyak latar belakang, sedikit sebanyak informasi, mungkin sedikit sebanyak tentang kronologi yang boleh kita tahu setiap ayat itu disampaikan dan diceritakan berkenaan apa, ayat ini hingga ayat ini bercerita tentang apa, supaya bila mana kita membacanya, kita lebih terasa di hati, kita meletakkan diri kita dalam situasi apa yang Allah nak sampaikan. Mudah-mudahan kita tak rasa Al-Quran ni Allah turunkan untuk Nabi Muhammad sahaja, tapi pengajarannya kita tak nak ambil. Bila mana kita tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, ataupun apa topik perbincangan setiap ayat itu yang ingin Allah sampaikan, baru kita dapat rasa yang sebenarnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pengajaran kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita cuba bersama-sama meneliti beberapa pengajaran yang boleh kita dapat dalam perbincangan kita dalam surah Asy-Syu'ara ini. Yang pertamanya, sebelum kita pergi masuk dalam pengajaran ni, saya nak tanya, okey, ini soalan cepu mas lah. Pada ayat keberapakah surah Asy-Syu'ara, ataupun pada ayat keberapakah ada perkataan surah Asy-Syu'ara yang diambil perkataan itu menjadi nama surah dalam surah Asy-Syu'ara? Mungkin boleh tolong cari pada ayat berapakah dalam surah Asy-Syu'ara ni ada perkataan Asy-Syu'ara yang diambil oleh Allah untuk jadikan nama kepada surah Asy-Syu'ara ni. Mungkin boleh tulis di ruangan chat. Saya bagi clue lah saya bagi clue. Ayat tersebut terletak pada 10 ayat yang terakhir. Surah ayat itu terletak pada 10 ayat yang terakhir. Mungkin siapa-siapa yang ada Al-Quran boleh kongsi kepada kawan-kawan. Ayat keberapa yang ada perkataan Asy-Syu'ara yang Allah ambil perkataan itu diangkat menjadi nama dalam surah ini. Mungkin boleh tolong tulis, bantu saya untuk tulis di ruangan chat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana yang kita bincangkan berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini bermaksud para penyair. Di mana kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada golongan-golongan para penyair ini yang mempunyai pengikut-pengikut yang ramai. Kerana pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak ada sumber hiburan, mereka tak ada media sosial, mereka tak ada hiburan-hiburan yang seperti mana kita ada sekarang. Ada, tetapi berbeza dengan cara kita. Dan salah satu hiburan mereka adalah golongan-golongan penyair. Kalau kita, nak dikaitkan kita zaman sekarang ni, macam mana Hamka bagi tahu, Asy-Syu'ara ini merupakan seniman-seniman. Macam zaman kita artis lah. Tapi seniman yang bagaimana? Asy-Syu'ara ini adalah seniman-seniman yang menyesatkan. Seniman-seniman yang menyesatkan, ataupun golongan-golongan yang ada pengaruh, yang ada pengikut, yang ada followers yang ramai, tetapi mereka memberikan satu vibes yang negatif. Mereka sentiasa mengajak dan menyampaikan mesej-mesej yang boleh menyesatkan manusia. Itulah yang dimaksudkan dalam Asy-Syu'ara dalam surah ini. Nampaknya tak ada yang komen. Okay, saya bagi tahulah surah Asy-Syu'ara diambil namanya dalam surah ini juga pada ayat 224. Pada ayat 224 dalam surah ini diambil perkataannya. Allah Subhanahu Wa Taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Pada ayat 224. Boleh tolong tulis di ruang chat. Namanya diambil dalam surah ini pada ayat 224.
Apa maksud dia? Wasyu'ara, dan golongan-golongan penyair ini mempunyai pengikut-pengikut yang sesat. Telah diikuti oleh pengikut-pengikut orang-orang yang sesat. Maksudnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan penyair ni kebanyakannya diikuti oleh orang-orang yang sesat. Kerana apa? Golongan penyair ini telah menyampaikan mesej-mesej yang cuba menyesatkan masyarakat pada ketika itu. Sebab golongan penyair ni dia mempunyai followers yang ramai. Mereka menyampaikan hiburan, mereka menyampaikan sesuatu yang sedap didengar. Kerana dulu tak ada lagu-lagu, dulu hanya syair itu menjadi hiburan kepada masyarakat pada zaman itu. Kalau kita pada hari ini nak berhibur, kita akan mungkin dengar lagu, kita akan mungkin tengok YouTube dan sebagainya. Tapi mereka menggunakan penyair-penyair ini untuk sebagai satu sumber hiburan. Dan apabila mereka ramai followers, ramai yang suka pada golongan penyair, namun setiap apa yang disampaikan oleh penyair mereka akan ikut. Itu ni fungsi bagaimana kita ni apabila menjadi public figure, kita menjadi tokoh masyarakat, kita menjadi orang yang terkenal, kita mempunyai followers yang ramai. Ingat, setiap gerak-geri kita, setiap kata-kata kita, setiap akhlak kita akan cuba diikuti oleh mereka yang meminati kita, mereka yang follow kita, mereka yang suka akan peribadi kita. Jadi hati-hati. Mungkin ramai di dalam live ini, ataupun kita sendiri yang mahu menjadi public figure, ataupun kita memang dah dikenali oleh orang ramai, cubalah perbaiki diri kita. Cuba perbaiki diri kita supaya kita ini boleh menjadi satu perangsang kebaikan. Kita boleh menjadi satu penganjur kebaikan kepada orang yang follow kita. Mungkin setiap apa yang mungkin kita post dalam Facebook kita, kita letak dalam Instagram kita, kita buat dalam Twitter, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, pastikan perkara tersebut memberi manfaat kepada orang yang follow kita. Kita tak nak jadi seperti asy'ara yang memberi kesesatan kepada masyarakat. Jadi itu sebenarnya mukadimah pada pengajaran kita pada pagi ini. Kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin cuba kita tengok dalam ayat ni. Ni masih lagi kita tengok dalam surah Asy-Syu'ara. Yang pertama kita boleh dapat pengajaran adalah kehebatan Al-Quran pada menghidupkan hati yang mati. Okey. Kalau kita tengok dan kita perasan, awal surah Asy-Syu'ara ini dimulakan dengan satu ayat ataupun satu huruf, satu perkataan, satu huruf lah yang diberikan nama huruf muqatta'ah. Kalau kita tengok ayat yang pertama, ta sin mim, itu satu kehebatan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini bermula dalam surah Asy-Syu'ara ni bermula dengan huruf muqatta'ah. Ta sin mim ni adalah huruf muqatta'ah. Dan sebenarnya tak ada siapa pun yang boleh memberikan maksud sebenarnya apa maksud ta sin mim ni. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita tak ada pun maksud ta sin mim ni. Dan itu adalah bagaimana nak melihat dan memperlihatkan kehebatan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok juga bagaimana hikmah hubungan permulaan dan penghujung surah ini melibatkan isu Al-Quran. Maknanya kalau kita tengok poin yang pertama ni, kita tengok kehebatan Al-Quran ni mampu menghidupkan hati yang mati dengan izin Allah. Kalau kita tengok dalam awal surah ini, ia melibatkan dengan keagungan Al-Quran dan juga ditutup seperti mana yang kita dah bincangkan tadi, juga berkenaan dengan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini dia mampu berfungsi untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada masalah terhadap hati kita, kita rasa malas, sehari ini iman tu lemah, iman tu menurun, kerana memang itulah sifat iman kita. Iman kita sebagai orang biasa ini sentiasa berada dalam dua keadaan, iaitu yazid wa yankus, bertambah atau berkurang. Ada kalanya iman kita lemah, ada kalanya iman kita menurun, ada kalanya iman kita ni yang ada dalam hati kita ni meningkat, semangat kita semakin kuat beribadat. Tetapi kita kena ingat, sekiranya kita rasa diri kita ni mula dah ada penyakit hati, mula dah rasa hati kita mati, kembalilah kepada Al-Quran. Kerana apa? Mudah-mudahan Al-Quran itu mampu berfungsi
untuk mengembalikan semangat dan mengembalikan iman dalam diri kita. Okey, kalau kita cuba tengok seperti mana yang saya sebut tadi, dalam surah Asy-Syu'ara ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan perbincangannya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tasin mim tilka ayatul kitabil mubin. Maksudnya apa? Tasin mim, dan inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas nyata. Dan Allah mulakan pertama sekali nak mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan menyampaikan mesej yang jelas dan juga mesej yang nyata. Okey, saya zoom sikit ataupun saya bagi buka besar sikit supaya kita boleh nampak sama-sama. Bagaimana ta sin mim ni, antara hikmah dia kita boleh dapat bahawa wallahu alam, dan sikap ini adalah sikap yang perlu kita ada dalam diri seorang dai. Bagaimana kita tak tahu apa maksud ta sin mim ini, itu hanya pengetahuan yang ada pada Allah SWT. Bagaimana ta sin mim juga, apa yang membentuk kemujizatan Al-Quran, ini adalah keagungan Al-Quran. Bagaimana para anbiya berbicara dalam bahasa Arab, adab membaca nas dan terjemahan, dan kisah Ibnu Ummi Maktum dan surah Abasa. Ini merupakan satu topik-topik perbincangan yang boleh kita cuba dalami, dan inilah bukti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin meletakkan Al-Quran ini satu kedudukan yang tinggi yang mampu menghidupkan hati yang mati. Okey, kalau kita tengok lagi, ini berkenaan dengan poin yang pertama lah. Alright, kita tengok apa pengajaran yang kedua. Pengajaran pertama kita dah bagi tahu dah kehebatan dan keagungan Al-Quran ini mampu menghidupkan hati yang mati. Sebab tu kita ambil peluang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita baca surah Al-Baqarah ini dalam ayat 185, Allah bagi tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk hidayah kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi bukti-bukti kepada manusia dan juga menjadi pemisah antara yang benar dengan yang salah. Nak tahu mana betul mana salah ada dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni ambil peluang untuk kita sama-sama menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat karib kita, menjadikan Al-Quran itu sebahagian daripada hidup kita. Buka mata daripada tidur, baca Al-Quran. Kita nak buat kerja di office dan semua, ada masa kita cuba cari masa, wujudkan masa kita untuk bersama dengan Al-Quran. Kita nak tidur, cubalah tidur kita tu dengan alunan-alunan Al-Quran. Semoga hidup kita di bulan Ramadan ini menjadi satu titik perubahan untuk kita lebih dekat dan erat dengan Al-Quran, dan tukarlah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ada post dekat Facebook saya semalam berkenaan dengan kita ni perlu tukar cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita mengambil bulan Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tilawah Al-Quran maksudnya baca Al-Quran sebanyak-banyaknya supaya dia dapat khatam. Sehingga kan ada yang baca Al-Quran tidak bertajwid, dia nak laju, dia nak cepat, dia tergesa-gesa, terburu-buru, akhirnya tajwid langgar, habis semua. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku. Kalau kita ni orang yang sekadar menjadi orang awam yang mungkin kemahiran tajwid kita tidak berapa bagus, kita tidak mengapa jika kita baca surah atau membaca Al-Quran perlahan-perlahan. Yang penting bertajwid. Khatam Al-Quran tak wajib. Yang wajib baca Al-Quran bertajwid. Kita takut bila kita baca Al-Quran kita berdosa pula kerana kita melanggar cara dan kaedah bacaan yang sebenarnya. Ingat khatam Al-Quran di bulan Ramadan tidak wajib. Yang wajib adalah kita baca Al-Quran bertajwid. Dan yang paling penting kita ubah sedikit cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Selama ni kita mungkin baca sahaja. Kita nak mendapat ganjaran, fadilat, kelebihan, pahala yang banyak apabila kita baca. Tak salah. Nak baca, silakan. Kita akan juga dapat pahala yang banyak. Tetapi cuba kita pada hari ini berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih baik, lebih berkualiti dengan kita memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab tu pada hari ini mungkin ada yang dapat join bersama kita pada pagi ini untuk kita memahami konten-konten, mesej-mesej
kandungan-kandungan yang Allah nak bagi tahu kepada kita dan apa yang ada dalam Quran. Yang paling bagus sekali, masa kita pastikan cubalah usaha untuk kita ada Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan yang mempunyai maksud, dan sambil kita baca, lepas kita baca contoh muka surat ketiga surah Al-Baqarah, kita baca surah Al-Baqarah ayat muka surat 3 daripada awal hingga habis muka surat tersebut, kemudian kita teliti sedikit maksud dia. Ada sekarang Al-Quran yang mempunyai tafsiran, dia pilih setiap satu muka surat tu, dia ambil satu ayat untuk dia terangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, dan ia sebenarnya sangat membantu untuk kita lebih memahami Al-Quran. Dan apa yang boleh kita cuba untuk ada adalah, kalau saya sendiri menggunakan buku di sebalik nama 114 surah ini untuk lebih memahami Al-Quran. Sebab apa, bila kita baca kita dapat okey, ini surah apa yang kita sedang baca. Contoh surah Asy-Syu'ara ataupun surah Al-Furqan. Al-Furqan berkenaan dengan Al-Quran juga, yang menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan, kebenaran, kebaikan dan keburukan. So kita dapat tahu. Jadi cara kita baca tu, kita akan betul-betul menghayati maksudnya. Kita akan cuba, bila mana kita baca tentang neraka, kita akan terasa kita takut diazab oleh neraka. Bila mana kita baca tentang syurga, kita rasa penuh pengharapan yang kita ni berharap betul-betul pada Allah untuk kita dimasukkan dalam syurga. Jadi kita kena cuba tukar cara kita berinteraksi. Bacalah Al-Quran sampai kita boleh menangis, sampai kita rasa kat hati kita ni benar-benar kita bersungguh untuk beramal dengan apa yang kita baca. Ubahlah. Hari ini ramai yang kalau tengok movie-movie Korea, kalau tengok drama-drama Hindustan, sanggup baca subtitle. Cari yang ada subtitle supaya lebih menghayati, supaya lebih memahami. Sampai ada yang kadang tengok cerita Hindustan menangis. Cerita Korea pun saya tak tahu, onanya sayur kan. Bulan puasa banyak sayur ni. Anio sayo ni, sampai ada yang menangis, sampai kalau ada watak antagonis ni, yang jahat-jahat ni, sampai dia rasa, kalau aku ada depan dia ni, aku nak tumbuk je muka dia, aku nak belasah je dia, sampai dia terasa diri dia berada dalam movie dan drama tersebut. Kenapa kita tak cuba buat perkara yang sama bila mana kita membaca Al-Quran? Kita letakkan diri kita berada dalam situasi yang ingin diceritakan, dikisahkan dalam Al-Quran. Kenapa kita tak cuba memahami subtitle dalam Al-Quran supaya kita lebih terasa, sehingga kita kalau baca Al-Quran tu boleh menangis, baca Al-Quran tu terasa kehebatan Allah, baca Al-Quran tu rasa cinta dengan agama Islam, rasa bersungguh nak sampaikan agama Islam. Kenapa kita tak buat sedemikian? Kalau kita selama ini dah buat, teruskan. Kalau kita belum buat, mulakanlah sekarang. Kerana bulan Ramadan ini pasti banyak hikmahnya, banyak kelebihannya, dan dia memberikan satu kekuatan untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil apabila kita dah tahu Al-Quran ini berfungsi untuk menghidupkan hati yang mati, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Kita kena cuba, dan apa yang kita kena buat, kita jangan sekadar tahu Al-Quran ini berfungsi untuk menghidupkan hati yang mati. Kita jangan sekadar ambil tahu. Jangan sekadar. Apa tindakan yang kita perlu buat? Kita perlu yang kedua adalah kita perlu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam erti kata yang sebenar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebenarnya kalau kita tengok dalam surah Asy-Syu'ara, dia banyak ayat-ayat yang berulang-ulang. Dia banyak ayat-ayat yang berulang-ulang. Sebagai contohnya, saya letak kat sini. Sebagai contohnya dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman satu ayat Al-Quran, fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Sebenarnya ayat ini diulang banyak kali dalam surah Asy-Syu'ara. Kerana apa? Kerana ayat ini merupakan mesej sebenar yang ingin dibawa oleh para nabi
Dan begitu juga yang perlu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-108, 110, 126, kisah Nabi Nuh 108 dan 110. Kisah Nabi Hud ada ayat, dalam ayat ni pada ayat 126. Nabi Saleh ada pada ayat 114. Nabi Lut ada pada 163. Nabi Shu'aib ada pada 179. Dan ini juga merupakan ayat yang sama, fattaqullaha wa ati'un, tidak ubah walaupun satu huruf. Apa yang ingin disampaikan Allah, inilah maksud sebenarnya. Maksudnya adalah, dan maka bertakwalah kamu kepada Allah dan ikutilah aku, ikutilah Rasul. Maksudnya inilah risalah kebenaran, konten yang ingin disampaikan oleh para Nabi untuk mengajak kaum-kaum mereka beriman kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan ia merupakan konten yang sama para Nabi bawa, dan ini juga konten yang perlu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita tengok dan kita tahu satu ayat Quran itu, kalau ada walaupun satu kali dalam kita punya Al-Quran, dia sebenarnya sudah cukup memberikan bahawa ayat itu adalah ayat yang penting. Tapi bila mana ayat tersebut diulang banyak kali dalam Al-Quran, ia melambangkan ia sangat-sangat perlu kita beri perhatian. Kerana apa? Para Nabi ni, saya nak beritahu, mereka sangat konsisten dan juga istiqamah, setia dengan mesej yang ingin disampaikan. Saya kecilkan sikit lah Alright. Okay. Para Nabi ni dia sangat konsisten dengan mesej-mesej yang ingin disampaikan, dan mereka tak ubah. Pada zaman Nabi-Nabi yang sebelum ni tak ubah pun konten mesejnya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat dakwah, perlu juga setia dengan kebenaran. Setia dengan kebenaran walaupun diuji, walaupun ditohmah. Tengok para nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kalau di sini Nabi Musa dan sebagainya, mereka diberi tentangan yang hebat, namun mereka tetap konsisten, istiqamah, setia dengan risalah yang dibawa. Bagaimana kalau kita tengok kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Walaupun Nabi Musa cuba menyampaikan kebaikan ataupun menyampaikan risalah, adakah Fir'aun terus menerimanya? Ataupun apa respon Fir'aun terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Musa? Pertama sekali yang kita boleh tengok, memang Fir'aun tidak terima risalah yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Dan sampai pada permulaan itu, sebenarnya Fir'aun cuba mengalihkan perhatiannya bukan kepada konten yang ingin disampaikan oleh Nabi Musa, sampai dia cuba buat satu pertikaian dalam kepada peribadi Nabi Musa AS. Ada Fir'aun mengatakan bahawa, Musa, kau ni telah dibesarkan di istana, kau juga pernah membunuh kaki tangan istana, kau juga merupakan ahli sihir dan sebagainya. Banyak tuduhan-tuduhan yang cuba mengalihkan perhatian masyarakat dan orang-orang Fir'aun pada ketika itu kepada tuduhan-tuduhan kepada Nabi Musa AS. Namun Nabi Musa, dia dengan tenangnya, walaupun sebenarnya Nabi Musa ni dia bukan seorang yang emosi, tetapi bila mana Allah berikan ketenangan kepada Nabi Musa AS, Nabi Musa tidak berganjak walaupun sedikit pun, terus menyampaikan kebenaran. Walaupun ditohmah, walaupun dituduh bermacam-macam, tapi Nabi Musa tetap terus, sehingga kan ada satu perintah untuk ditangkap dan dibunuh golongan-golongan yang beriman kepada Allah ini, orang-orang Nabi Musa dan juga pengikut-pengikutnya, sehingga kan pada ketika itu mereka ingin lari daripada Mesir pergi ke Palestin. Lari dari Mesir ke Palestin, sehingga kan depan mereka itu adalah Laut Merah. Bayangkan Laut Merah, belakang dikejar oleh tentera-tentera Fir'aun dan orang-orangnya. Depan ada Laut Merah, tak ada jalan. Adakah ketika itu pengikutnya dan juga Nabi Musa itu beremosi, ataupun apakah yang berlaku pada golongan-golongan yang beriman ni? Nabi Musa tetap tenang dan juga berdoa kepada Allah, dan akhirnya berlakulah satu mukjizat bila mana tongkatnya
dihentak dan akhirnya terbelahlah lautan itu dan membolehkan mereka lalu. Bayangkan ini adalah bagaimana konsistennya, setianya para nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah agama. Walaupun mereka diuji dengan pelbagai keadaan, situasi dan kondisi, tapi mereka tetap dengan kebenaran yang dibawa. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Dan itu pun boleh kita jadikan satu semangat lah untuk kita menyampaikan mesej-mesej Allah. Nak tak nak, apa yang perlu kita tahu adalah kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan agama Islam dengan bagaimana kita membawa mereka kembali kepada Al-Quran. Jadi kita kena usahakan juga kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga kita perlu usaha untuk kembalikan masyarakat kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu yang kedua. Pengajaran yang kedua, apabila kita kena kembali kepada Al-Quran. Boleh tulisnya, tolong tulis dalam chat. Dan yang ketiga, pengajaran yang ketiga yang boleh kita dapat dalam surah Asy-Syu'ara ini berkenaan dengan bagaimana kita perlu menjadi pendakwah yang berkesan. Boleh tolong tulis dengan chat. Pengajaran yang ketiga, kita perlu menjadi pendakwah yang berkesan. Bagaimana nak menjadi pendakwah yang berkesan? Antara caranya, bagaimana kita nak menjadi pendakwah yang berkesan, dan persoalannya sebelum kita pergi ke bagaimana kita nak menjadi pendakwah yang berkesan, kenapa kita perlu berdakwah? Apa hukum berdakwah ni? Kan? Kenapa kita perlu berdakwah? Untuk apa? Kan bukan dakwah-dakwah ni geng-geng ustaz saja ke kena buat? Geng-geng ustazah saja. Geng-geng yang pakai songkok, pakai kupiah, pakai tudung labuh. Aku ni kerja kerani saja. Aku ni kerja cikgu. Aku ni kerja mungkin tukang kebun dan sebagainya. Kenapa nak fikir berdakwah? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kita adalah umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad adalah umat dakwah. Umat yang diwajibkan, dimestikan untuk kita menyampaikan agama Allah SWT. Sebab tu kita jangan berada dalam zon selesa dengan rasakan cukuplah aku baik, tak perlulah aku nak ajak orang lain juga menjadi orang yang baik. Cukuplah aku ni soleh, tanpa kita ada usaha sedikit pun untuk menjadikan orang lain juga soleh seperti kita. Tuan-tuan dan puan-puan, syurga ini sangat luas untuk kita berada dalam syurga itu seorang-seorang saja. Syurga ini sangat luas untuk kita berada dalam itu seorang-seorang. Jadi pastikan cuba kita ajak seramai yang mungkin sahabat kita, orang yang berada di sekeliling kita, untuk bersama-sama masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi perkara umat Islam, umat yang dakwah, dan umat Islam adalah umat dakwah. Yang kita kena ingat, antara kita, kenapa kita kena berdakwah ni, sebab kita nak berjaya. Orang yang berdakwah adalah orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ada satu janji Allah yang dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maksudnya apa? Perlu ada satu golongan dalam kalangan kamu yang menyeru manusia kepada kebaikan, kebajikan. Bagaimana tu nak menyeru manusia ke arah kebaikan dan kebajikan? Allah bagi tahu, wa ya'muruna bil ma'ruf, sentiasa mengajak manusia buat yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menghalang manusia daripada melakukan kemungkaran, dosa dan maksiat. Untuk apa? Bila mana kita buat amar ma'ruf nahi munkar, Allah janjikan wa ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah golongan-golongan yang diberikan kejayaan dan juga kemenangan. Sebab kalau kita tengok muflihun di sini, dia ada membawa maksud yang banyak. Satu, kejayaan. Satu, ketenangan, kebahagiaan, kemenangan. Dan itu semua bukan sekadar dalam konteks di akhirat, tapi di dunia juga kita akan merasai dan menikmati kejayaan, ketenangan, kebahagiaan, kemenangan tersebut. Usahakanlah kita ni buat ini kerana Allah, dan mudah-mudahan kita bila buat dakwah, kita ajak manusia buat baik, kita mengajak manusia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kita akan jadi orang berjaya. Kita akan orang berjaya.
Kalau kita rasa hari ni kita kurang berjaya, mungkin kita kurang berdakwah, mungkin kita kurang menyampaikan agama Islam, mungkin kita kurang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi hari ini cuba kita ubah. Namun dalam waktu yang sama kita perlu usaha untuk perbaiki diri kita untuk menjadi pendakwah yang berkesan. Sebab dalam surah Asy-Syu'ara ini kita perlu menjadi pendakwah yang berkesan untuk kita bagus dalam penyampaian awam kita, dalam menyampaikan mesej-mesej agama kita perlu berkesan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini Allah rakamkan dalam ayat yang ke-127, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Yang pertama sekali, untuk kita menjadi pendakwah yang berkesan, kita kena berdakwah penuh keikhlasan. Jangan hati mahukan keduniaan. Kena ingat, dakwah memang mampu memberikan kita atau menjadikan kita orang yang berjaya dunia akhirat. Tapi jangan jadikan dakwah itu sebagai sumber untuk kita mendapatkan dunia. Ingat, matlamat ujung kita adalah akhirat, bukannya dunia. Kalau kita fokus kepada akhirat, kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia itu akan datang kepada kita. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh zoom ayat ni. Ayat ini juga diulang banyak kali dalam surah ni. Diulang pada kisah Nabi Nuh pada ayat 109, kisah Nabi Hud pada ayat 127, kisah Nabi Saleh pada ayat 145, kisah Nabi Lut pada ayat 164, kisah Nabi Syuaib ayat 180. Dan apa yang kita boleh tengok, mungkin sama-sama kita teliti, dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ini perlu menjadi motivasi, perlu menjadi panduan kepada kita bagaimana para nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad dan juga mereka yang membawa risalah Nabi ini perlu untuk sama-sama menyampaikan agama Islam dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita tak mengharapkan upah, tapi ingat, bagaimana kita yakin bahawa orang yang berdakwah, orang yang buat amal makruf, insya-Allah Allah akan jadikan dia orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama yang kita boleh dapat dalam surah ini. Bagaimana cara? Saya letakkan ada enam cara ataupun 6 sifat bagaimana kita menjadi pendakwah yang berkesan. Yang pertama tadi, berdakwah dengan ikhlas. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita boleh tengok apakah dia ciri-ciri pendakwah yang berkesan. Kita boleh tengok sekejap Okey, ini benda yang paling penting. Kita kena walk the talk. Kita kena beramal terlebih dahulu dengan apa yang disampaikan, kerana lisanul hal adalah hujah. Sebab tu ada maksudnya lisanul hal khairu min lisanul maqal. Kerana kita punya perbuatan kita ni lebih baik daripada kata-kata kita. So jadikan bagaimana kita ni nak berdakwah, nak menjadi pendakwah yang berkesan, kita kena macam saya sebut, walk the talk. Buat apa yang kita cakap. Buat apa yang kita cakap. Tapi kita kena hati-hati. Bila mana saya cakap pada hari ni kan, kita kena buat apa yang kita cakap. Jangan menyebabkan statement itu menghalang kita untuk berdakwah. Sebagai contoh, ada yang cakap, Ustaz, saya tak naklah share-share agama ni kan, sebab saya pun bukan buat sangat. Saya belum baik sangat lah Ustaz, banyak salah-salah silap. Itu bukan cara yang sebenarnya. Kita teruskan saja buat perkara yang baik, sampaikan benda yang baik. Dalam waktu yang sama, kita ubah diri kita menjadi lebih baik. Kita ubah diri kita menjadi baik. Sebab orang yang berdakwah ni, Hasan Al-Banna kata, ibarat orang yang sedang mencuci pinggan. Dia akan dapat dua perkara. Orang yang buat amar ma'ruf nahi munkar, orang yang berdakwah ni seperti orang yang sedang mencuci pinggan. Dia akan dapat dua perkara. Yang pertama, dia akan membersihkan pinggan. Betul tak? Bila dia cuci pinggan, kalau kita makan kan, kita makan berbuka puasa, petang nanti kita makan berbuka puasa, dah makan nasi, ada lauk dan sebagainya, pinggan kita kotor. Jadi kita pergi cuci pinggan. Bila kita cuci pinggan, yang pertama sekali, apa yang bersih? Pinggan. Sebab kita cuci pinggan. Namun semasa kita cuci pinggan,
apa yang turut menjadi bersih? Yang turut menjadi bersih adalah tangan kita sendiri. Tangan kita sendiri. Cantik metafora yang cuba dibawa oleh Hasan Al-Banna, mana kalau kita berdakwah ni, seperti orang yang mencuci pinggan, bila mana kita mencuci pinggan akan bersih, secara automatik tangan kita menjadi bersih. Begitu juga kita dalam menyampaikan kebaikan, kebenaran, kita cuba memperbaiki orang lain, kita cuba mengajak orang ke arah kebaikan, dalam waktu yang sama sebenarnya automatik kita terpanggil dan terajak untuk melakukan kebaikan yang kita ajak. Itu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Sebab tu dalam ayat ni juga diulang banyak kali. Kita banyak tengok ulang banyak kali ni. Inni lakum rasulun amin. Ayat 107 Nabi Nuh, 125 Nabi Hud, 143 Nabi Saleh, 162 Nabi Lut, dan ayat 178 Nabi Shu'aib. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ni rasul yang amanah, yang diutus oleh Allah kepada kamu. Nak mengatakan bahawa para nabi ini menunjukkan contoh peribadi yang terbaik untuk menyampaikan risalah. Sebab tu ramai orang yang, kalau kita tengok kan, ada orang-orang yang soleh ni, kadang-kadang dia tak banyak cakap, tetapi dia banyak tunjuk. Macam kita kat rumah kan, kita sebagai ibu bapa, mungkin dalam sini ramai ibu, ramai bapa, kadang-kadang kita perasan tak, bila mana kita suruh anak kita buat sesuatu perkara, ada kalanya anak kita tak suka buat, tak dengar cakap kita. Anak kita buat tak tahu je apa yang kita suruh, apa yang kita cakap. Pernah tak benda tu berlaku dalam hidup kita? Pernah kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kalau kita tengok lah, kadang-kadang kita fikirlah, kenapa anak-anak ataupun sahabat kita ataupun orang yang di sekeliling kita tak dengar apa yang kita nak cakap, ataupun mesej tu tak sampai. Kenapa? Kena ingat satu fakta dan mungkin satu kaedah dalam kita membentuk keluarga yang baik, untuk membentuk bagaimana anak-anak ni boleh mendengar kata-kata kita. Kita kena faham satu perkara, anak-anak mungkin selalu gagal mendengar cakap, tetapi anak-anak tak pernah gagal dalam meniru sikap. Mungkin boleh tolong tulis di ruangan chat. Ingat anak-anak mungkin selalu gagal mendengar cakap, tapi anak-anak tak pernah gagal untuk meniru, melihat sikap. Sebab apa? Mungkin anak-anak tak dengar apa yang kita sampaikan, tak dengar apa yang kita suruh, apa yang kita cakap, apa yang kita bagi tahu, kerana mereka lebih melihat sikap kita daripada mendengar cakap kita. Cakap nah mak ni cakap je kan, tapi tak buat pun. Suruh solat, mak tak solat. Suruh baca Quran, mak sendiri tak baca Quran. Suruh anak kita tutup aurat dengan sempurna, tapi mak ayah sendiri tak tutup aurat dengan sempurna. Jadi bagaimana anak-anak yang sedang membesar, yang memerlukan role model, contoh yang terbaik, nak buat apa yang mak ayah dia cakap? Kita nak anak kita hafal Quran, nak anak kita bagus dalam Quran, tapi kita sendiri tak ada usaha pun walau sedikit untuk baca, at least baca Quran. At least kita cuba hafal bersama-sama dengan anak kita, membantu anak kita. Dan kita hantarlah anak kita belajar dengan guru-guru Al-Quran yang bagus, tapi kita sendiri tak nak hantar diri kita belajar Al-Quran. Cuba bayangkan, kita nak anak kita pandai Al-Quran, tapi kita ni tak kesiankan diri kita. Ingat tuan-tuan dan puan, memang kita sayang kepada anak kita supaya anak kita ni besar jadi orang yang soleh, yang salehah, nanti masuk syurga. Tapi ingat pesan Allah SWT, kita jangan lupa kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Allah tak mention jaga family saja. Allah mention the first thing first adalah diri kamu. Bagaimana kita nak selamatkan orang kalau diri kita tak terselamat? Cuba bayangkan, bagaimana kita nak selamatkan kita punya keluarga yang sedang berenang lemas dalam lautan ataupun sungai ataupun air, kalau kita sendiri tak tahu nak berenang. Kalau kita sendiri masuk dalam air itu, belum tentu selamat. Jadi pertamanya, sediakan diri untuk pandai berenang. Ini kita punya analogi lah. Sediakan diri untuk kita pandai berenang, barulah kita boleh menyelamatkan ahli keluarga kita yang sedang kelemasan. Jadi cubalah kita berusaha untuk perbaiki diri kita. Begitu juga kalau kita nak menyampaikan mesej agama ni, kita perlu menjadi seorang pendakwah yang buat apa yang dia cakap. Buktikan yang kita ni
merupakan content, message ataupun macam mana, kalau ada pepatah Inggeris ada menyebut, in order to deliver the message, be the message. Mungkin boleh tolong saya pun tak tahu nak cakap bahasa Melayu macam mana. In order to deliver the message, be the message. Dalam kita nak menyampaikan sesuatu ni, kita kena jadi apa yang seperti mana yang kita cakap tu. Itulah mungkin bahasa yang lebih mudah faham. Saya ni kadang bercampur-campur bahasa dia kan. Itulah in order to deliver the message, be the message. Jadilah seperti mana message tu lah. Dan itu yang kedua lah, kita kena menjadi orang yang betul-betul mengamalkan apa yang kita cakap. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak menjadi pendakwah yang berkesan ini, panduan dalam surah Asy-Syu'ara, kita perlu menjadi kawan baik ataupun saudara kepada mad'u kita, ahli sosial yang aktif dan empatik. Okey, macam itulah maksudnya. Kita kena berusaha menjadi orang yang dekat dan rapat dan erat dengan orang yang kita sasarkan itu. Ini satu panduan dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam mana panduannya? Kita boleh tengok dalam ayat yang ke-161. Bagaimana Allah menggunakan idz qala lahum akhuhum lutun alla tattaqun, dan menggunakan perkataan akhuhum, saudara kamu. Allah gunakan lagi dalam ayat 142, idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Hampir sama pendekatannya. Idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Pada ayat 124 Allah juga mengulangi lagi, idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Ini merupakan satu kaedah psikologi lah. Bagaimana kita guna ya qaumi, panggilan-panggilan yang mesra dan dekat dengan mereka. Ya bunayya, ya abati. Panggilan-panggilan ini satu panggilan yang sangat dekat dan mesra dengan orang yang kita sasarkan. Hadis mukmin yang bersabar dan mencampur. Okey, hikmah Rasulullah dalam kalangan manusia sendiri. Maknanya kenapa Rasul-Rasul ni tidak jadi tidak dalam kalangan para malaikat. Para malaikat ni memang confirm dia taat pada Allah, dia ni mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Tapi para nabi, hikmah dia Allah jadikan dalam kalangan manusia supaya nak menjadikan orang yang deliver message agama ini, risalah Tuhan ini, orang yang sama macam mereka, orang biasa yang sama macam mereka. Jadi ini pendekatan yang boleh kita gunakan lah. Sebagai contoh, kalau kita nak tegur jiran kita ataupun nak mengajak jiran kita pergi ke masjid dan sebagainya, jadi kita cuba rapat-rapatkan, cuba panggil dengan panggilan yang dia suka. Mungkin nama dia Muhammad, tapi dia ni orang biasa panggil Mat. Panggillah Mat. Hai Mat, macam mana malam ni boleh ikut aku pergi sembahyang tarawih? Aku ni kereta rosak lah, boleh tumpang ke? Sedangkan kita tahu Mat tu memang tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi solat tarawih. Tapi kita guna kaedah yang mesra, yang dekat, yang senang oleh orang itu untuk dengar, supaya kaedah itu boleh memberikan kesan kepada mereka. Dan ini kaedah yang digunakan oleh Nabi-Nabi dalam surah Asy-Syu'ara. Yang kedua, itu yang ketiga lah, kita kena menjadi kawan yang baik kepada mad'u kita. Yang keempat, kaedahnya adalah yang kita boleh tengok bagaimana kaedah keempat. Selepas kita kena jadi kawan baik ni, kita kena tengok, kita kena hargai mereka yang telah menerima iman dan meyakini kemenangan yang diberikan Allah melihat pada usaha dan hujahnya lah. Bagaimana kita kena tahu bila kita berdakwah ni, kita kena hargai mereka yang dah berubah. Kita jangan pertikai dia. Kita jangan pertikai. Kita jangan macam ada pandangan-pandangan yang sinis. Kita cuba mengolok-olok dia. Kita cakap, labuhnya tudung hari ni. Ustaz pula hari ni macam ustaz pula pakai kopiah kan. Kita jangan tegur-tegur seolah-olah kita melontarkan satu statement-statement yang boleh mengguris hati dia. Sepatutnya kita kena menghargai dia lagi. Kita kena meraihkan dia, kerana mereka mungkin di situ ada hidayah. Mereka telah berubah. Dan insya-Allah kalau kita dalam berdakwah juga kita kena faham. Okay, saya cuba zoom sikit. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat 215, waqfid janahaka liman ittama'aka minal mu'minin, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Ingat,
kemenangan hidayah yang dikecapi oleh mad'u kita bukan semata-mata atas usaha kita. Ia adalah daripada Allah SWT. Hidayah daripada Allah SWT. Jadi kita kena jangan meninggi diri, jangan rasa diri kita pandai, jangan kita rasa walaupun diri kita ni terlalu banyak ilmu, diri kita ni mungkin aku yang ubah dia ni, kalau tak ada aku ni, aku rasa dia ni dah menjadi memang ahli neraka lah. Kita jangan macam tu. Kita jangan menganggap diri kita lah punca segala-galanya dia berubah. Kita kena ingat yang ubah dia adalah hanyalah Allah SWT. Yang bagi hidayah hanya Allah. Kita hanya usaha saja. Itu yang keempat. Yang kelima, okey, tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri pendakwah yang berkesan yang kelima. Sebenarnya banyak dalam surah ni, saya sempat gariskan sikit saja, masa pun kita dah masuk sejam lebih ni. Okey, yang kelima, kita kena berdialog dan berinteraksi, bersedia menjadi pendengar yang teliti kepada hujah pihak lawan. Ini kaedah komunikasi lah. Bagaimana kita kalau nak menjadi pendakwah yang berkesan, kita kena pandai berdialog, kita kena pandai berinteraksi, dan kita kena menjadi pendengar yang baik. Kalau ada lah orang kan, dia nak jumpa kita untuk cerita masalah dia, supaya kita boleh bantu dia. Kalau boleh, first thing first yang kita kena buat, kita cuba menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Jangan kita tuduh dia macam-macam. Mungkin dia pernah buat silap, mungkin dia pernah buat salah. Setiap manusia buat kesalahan. Kita pun banyak silap dan kurangnya. Tetapi nak katakan, kalau kita cuba nak bantu orang, jadi pendengar yang baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ini garis panduan yang diberikan dalam surah Asy-Syu'ara. Dan sebenarnya kalau kita tengok, ada mungkin satu kaedah yang boleh kita gunakan. Kita perlu rapat dengan manusia untuk tahu masalah mereka. Kita perlu rapat dengan manusia untuk tahu masalah mereka, dan kita perlu rapat dan dekat dengan Allah untuk membantu manusia menyelesaikan masalah mereka. Saya ulang sekali lagi ya. Kita perlu rapat dan dekat dengan manusia untuk mengetahui masalah mereka, dan kita perlu dekat dan erat dengan Allah untuk bantu manusia menyelesaikan masalah mereka. Jadi kalau kita benar-benar nak menjadi orang yang bantu menyelesaikan masalah manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, ni kita perlu jaga hubungan kita dengan Allah. Memang kita perlu jaga hubungan kita, hablum minan nas, jaga hubungan manusia dan jaga hubungan dengan Allah. Tetapi ia ada berkaitan. Kita dapat dengan manusia untuk kita tahu masalah mereka, kesalahan mereka, kekurangan mereka. Tapi nak bantu menyelesaikan masalah ni macam mana? Ni, kita perlu dekatkan diri kita dengan Allah. Kita perlu bermunajat. Kita perlu sentiasa berusaha bersungguh-sungguh menjadi orang yang dicintai Allah. Barulah kita mampu untuk menyelesaikan masalah manusia. So sama-sama kita cuba untuk melaksanakan tersebut. Kerana apa? Mungkin dengan kita rapat dan dekat dengan Allah, bukan sekadar kita mampu menyelesaikan masalah orang lain, tapi kita mampu menyelesaikan masalah orang yang terdekat dengan kita. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali yang kita boleh cuba sama-sama berusaha untuk menjadi pendakwah yang berkesan adalah kita kena bersabar jika dakwah kita ditolak, dan banyakkan beristighfar dan mendoakan hidayah kepada man'u, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam lah. Bagaimana yang keenam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-51, inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Dan sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang yang mula-mula beriman dalam peristiwa ini. Allah sambung pada ayat 52, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttama'un. Allah berfirman, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, yakni kaummu, keluar pada waktu malam, sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Maka apabila mereka Nabi Musa ini bermunajat, berdoa, menyerahkan usaha mereka kepada Allah, dan bersabar jika dakwahnya ditolak oleh Fir'aun. Fir'aun ni mengaku diri dia Tuhan yang lebih hebat daripada Allah. Bayangkan ada juga makhluk yang
mengakui dia ni adalah Tuhan. Bukan sekadar Tuhan, tapi Tuhan yang lebih hebat daripada Allah. Jadi kita apa yang kalau orang tolak ajakan kita, kalau orang tolak seruan kita, apa yang perlu kita buat? Kita perlu bersabar, banyakkan istighfar, dan kita mendoakan hidayah dan menyerahkan urusan kita ini kepada Allah yang memberi hidayah, yang maha memberi hidayah. Supaya apa? Allah akan bagi jalan untuk membantu menyelesaikan masalah kita, insya-Allah. Jadi itulah 6 ciri orang pendakwah yang berkesan. Saya ulang sekali lagi, bagaimana kita nak menjadi pendakwah yang berkesan. Yang pertama adalah kita perlu ikhlas dalam berdakwah. Yang kedua, kita kena berusaha beramal dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, kita perlu menjadi kawan baik, kawan sahabat, orang yang dekat dengan mad'u kita lah. Dan yang keempat, kita kena hargai mereka yang sudah mendapat hidayah, sudah beriman. Dan yang terakhir, maaf ada gangguan sikit. Dan yang kelima, kita kena berdialog dengan hujah-hujah yang baik. Dan yang keenam, yang terakhir, kita kena bersabar dengan sekiranya dakwah kita ni ditolak oleh orang yang kita sasarkan itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita pun dah sejam 10 minit ni dan masa pun dah semakin lewat. Kita harap sedikit pengungsian ni dapat memberikan kita sumber inspirasi dan motivasi untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran, untuk kita sama-sama mendalami, terutamanya kita mendalami surah Asy-Syu'ara ini dan surah-surah yang lain. Mudah-mudahan ia memberikan satu kebaikan kepada kita untuk kita sama-sama menjadi orang Islam yang beriman. Dan saya jemputlah kamu, puan-puan, marilah kita sama like Facebook, bacalah supaya banyak manfaat dan informasi yang berguna, terutamanya berkenaan dengan Al-Quran yang boleh kita dapat dalam page ini. Dan sebelum saya mengundur diri untuk kita tamatkan di sini, saya nak sama-sama kita cubalah menjadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan kita yang sebelum-sebelum ini. Dan antara cara saya sendiri amalkan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti Ramadan, saya telah membeli satu produk ni, iaitu daripada Pacu Resources, iaitu produk kit Ramadan eksklusif Ar-Rayyan. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh sama-sama untuk dapatkan kit ini supaya dia membantu kita untuk menjadikan Ramadan kita Ramadan yang lebih berkualiti. Dan kerana apa? Di dalamnya ada pelbagai item-item yang memberikan kebaikan buat diri kita lah. Sebagai contohnya, boleh tengok sendirilah kan, saya minggu lepas saya dah tunjuk, saya tak nak jemu untuk kita sama-sama berkongsi kebaikan-kebaikan ini supaya apa yang saya dapat juga dapat diperolehi oleh anda semua, kalian semua. Dan saya dapatkan kit Ramadan Ar-Rayyan ni, dalam dia ada buku DIY hafaz Al-Quran. Boleh tengok ni kat sini, ada buku di sebalik nama 114 surah yang saya tunjukkan tadi. Dari situ ada juga doa Rabbana, 40 Rabbana, himpunan doa-doa dalam Al-Quran yang ada Rabbana, Rabbana, Rabbana ni ada dalam kit Ramadan eksklusif Ar-Rayyan. Ada juga zikir Al-Maqsurat, ada juga susunan surah Al-Kahfi berserta dengan maksudnya. Dan yang paling saya suka adalah dalam kit Ramadan Ar-Rayyan ni mempunyai himpunan-himpunan doa pilihan pada malam Al-Qadar yang dibentuk dalam bentuk seperti penanda buku yang mudah untuk kita bawa ke mana-mana saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh sama-sama kita dapatkan kit Ramadan Ar-Rayyan hanya harga RM89. Mungkin boleh kontak dengan ejen-ejen ataupun pengedar-pengedar yang berada bersama dengan live kita, dan mungkin boleh klik di ruangan komen, ada link-link yang disediakan supaya benda ni, walaupun ada yang cakap dengan saya Ustaz, sekarang ni dah masuk Ramadan yang hampir menuju ke separuh Ramadan dah Ustaz, kalau saya beli benda ni tinggal berapa hari lagi nak tunggu postage dan sebagainya, lambat. Saya duduk jauh, ada yang duduk di kawasan Borneo, Sabah dan Sarawak. Kalau sampai pun mungkin ambil masa lebih kurang 4 hari, 5 hari. Mungkin kalau tengok keadaan boleh jadi seminggu, 2 minggu. Tak sempat nak guna benda ni. Tuan-tuan dan puan, ini pelaburan, bukan pelaburan untuk kita sehari dua, tapi kita beli dan dapatkan buku ini. Kit ini kita boleh gunakan untuk tahun-tahun mendatang. Kita boleh hadiahkan kepada ibu kita yang berada di kampung. Nak merentas daerah tak boleh, nak merentas negeri tak boleh. Cuba kita hadiahkan
kit Ramadan eksklusif ini kepada orang yang eksklusif pada diri kita, orang yang benar-benar kita cinta, kita sayang, ibu bapa kita, mungkin guru-guru kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan dengan adanya benda ni mampu memberikan kebaikan buat diri mereka dan diri kita, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan dan puan-puan perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan yang baik itu dari Allah SWT, yang kurang atau kelemahan dari saya sendiri saya minta maaf kerana ambil masa yang lama. Mudah-mudahan ada kebaikan, dan jangan lupa tolong share, teruskan share kita punya live pada pagi ini kepada seramai yang mungkin. Mudah-mudahan dia memberi kebaikan dan manfaat buat kita semua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah pada waktu yang sama, hari yang sama pada minggu depan. Assalamualaikum.